Hai, saya Aiman Yusuf. Hari ini saya akan mengelilingi Dimas bagi menemu ramah beberapa pelajar untuk menanyakan tentang SPRM. Mari kita pergi. Hai, boleh perkenalkan diri Anda? Halo, nama saya Nusran Robert. Saya dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan dan saya dari jurusan kejururawatan. Nama saya Audrey, saya dari Fakulti Perubatan Sains Kesehatan dan saya dari jurusan dokter. Saya Lohan Subramaniam dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan Unimas. Nama saya Serin, saya dari Fakulti Perubatan dan Sains Kesehatan jurusan kejururawatan. Nama saya Jared Ling dari Fakulti FPSK jurusan Dokter Perubatan. Boleh saya tahu apa pendapat kamu berkaitan dengan rasuah? Rasuah adalah satu hadiah atau pampasan yang diberikan kepada orang yang berkuasa bagi mereka melakukan sesuatu perkara yang mereka sepatutnya tidak melakukan. Rasuah adalah salah bagi saya di sisi etika dan sisi undang-undang. Bagi saya, rasuah ini dia adalah penerimaan ataupun pemberian suapan kepada individu-individu yang lain untuk melakukan tugasan yang mendorong-dorong membuat perkara yang tidak bagus lah, dan dia adalah berkaitan dengan tugasan-tugasan rasmi. Lepas tu contoh dia macam memberikan hadiah. Itu jelas saya tahu. Boleh saya tahu kamu tahukah apa itu SPRM? Sudah tentu saya tahu. Jadi SPRM ini adalah singkatan bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Lepas tu SPRM ini dia bertugas untuk mencegah dan menyiasat kes-kes rasuah di Malaysia. Apa yang saya tahu ialah SPRM ataupun Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ditubuhkan pada tahun 2009 dan ia merupakan satu badan bebas yang dibentuk untuk mencegah rasuah secara menyeluruh di negara Malaysia. Jadi dia merupakan satu badan yang pentinglah untuk negara kita. Apakah fungsi SPRM yang kamu tahu? SPRM bertugas untuk menyiasat dan menerima aduan tentang rasuah daripada masyarakat dan ini dilakukan bagi mengekalkan integriti jabatan-jabatan kerajaan dan swasta di negara kita. SPRM menyelesaikan kes-kes rasuah, salah guna kuasa, dan penyelewengan. Jadi jika mereka ada bukti yang kukuh, mereka akan menangkap dan mendakwa pihak yang terlibat mengikut undang-undang seperti Akta SPRM 2009. Penguatkuasaan, pendidikan, dan pencegahan rasuah. Pada pendapat kamu, apakah SPRM memerlukan sokongan daripada golongan masyarakat? Sekiranya ya, boleh berikan sedikit contoh? Bagi saya ya, SPRM memerlukan sokongan masyarakat dan contohnya ialah kita sebagai rakyat Malaysia boleh sendiri melaporkan kejadian rasuah sekiranya kita tahu ada di antara kita yang telah melakukan rasuah. Dan selain itu kita juga boleh menjadi duta untuk mengenalkan apa itu SPRM, apa kepentingan SPRM kepada rakan-rakan kita. Pendapat saya, SPRM memerlukan sokongan dari masyarakat. Contohnya, jangan melibatkan diri dalam jenayah rasuah sebab kita tahu bahawa jenayah rasuah adalah salah di sisi undang-undang. Entahlah, tapi saya tahu kamu perlu bagi sokongan, sebab saya pun bagi sokongan. Contoh macam, tahukah macam kempen-kempen yang dijalankan, kamu patut join mereka lah. Adakah Anda tahu SPRM tiada kuasa mendakwa? Oh, tak boleh ke? Saya tidak tahu. Ya, saya tahu. SPRM tiada kuasa mendakwa sebab tugas utama SPRM ialah menyiasat dan mengumpul bukti jenayah rasuah. Manakala tugas mendakwa pula adalah di bawah peguam negara. Terima kasih kerana menonton video ini. Diharapkan anda kini lebih mengenali peranan dan tanggungjawab Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM dalam membanteras gejala rasuah di negara kita. Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penghasilan video ini, termasuk pensyarah, rakan-rakan dan semua yang memberikan kerjasama serta sokongan. Semoga video ini dapat menyemai kesedaran dan semangat untuk menolak rasuah demi masa depan yang lebih bersih dan berintegriti. Sekian, terima kasih.